meningkatkan pemahaman anda terhadap pelbagai topik menarik. Jadi masyarakat yang berilmu dan prihatin terhadap perkembangan semasa. Berkongsi pelbagai informasi berguna. Dengarkan Sembang KL setiap Isnin hingga Khamis 2.30 petang hanya di KLFM, Rentak Interaktif Kota. Baik, kembali semula bersama dengan EJ menerusi Sembang KL hari ini. Hari ini yang ditempatkan oleh Charles Didi. Hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan topik endemik hidup bersama, dan bersama dengan EJ di hujung talian dalam bersedia dari tadi lagi. Kita ada Dr. Hanafiah bin Haji Bashirun selaku Doktor Pakar Kesihatan Pekerjaan dan Doktor Kesihatan Am. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam EJ. Bagaimana keadaan Doktor? Sihat hari ini? Alhamdulillah sihat walafiat, masih lagi bernafas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doktor bekerja di rumah ataupun berada di hospital sekarang ni? Saya bawa balik tadi klinik dah habis pukul 1 petang. So sempatlah balik sini ready untuk live KLFM ni. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak. Okey, hari ini doktor kita akan berbicara berkaitan dengan topik endemik hidup bersama. Wow, hidup bersama sampai bila tu? Dan baik, seperti yang kita sedia maklum jugalah, perkataan pandemik, epidemik dan endemik juga telah terbiasa dalam kalangan masyarakat, dan pada ketika ini penularan COVID-19 masih berstatus pandemik yang diisytiharkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 11 Mac 2020. Jadi boleh tak doktor jelaskan apa itu pandemik, apa itu epidemik dan endemik yang ingin kita bicarakan hari ini beserta dengan contoh penyakitnya, doktor, silakan. Faham. Soalan tu dah macam exam masa medik dulu. Okay, so isu dia perkataan epidemik, pandemik dengan juga endemik ni satu benda yang kita kena bezakan supaya kita faham apa tindakan yang kita akan lakukan untuk masa akan datang. Okay, so saya start dulu dengan epidemik. So epidemik ni ialah satu benda wabak ataupun penyakit yang bermula tiba-tiba jadi outbreak dalam satu kawasan, mungkin negeri, mungkin negara, ataupun mungkin dalam satu kontinental. Alright, so itu epidemik. So di dalam satu area tertentu sahaja. Okey, akan tetapi jikalau tidak dapat contain ataupun tidak dapat kawal, dia akan pergi keluar melibatkan satu dunia. Iaitu berlaku pandemik. Okey, contoh paling klasik epidemik dan juga pandemik ni ialah apa yang berlaku dalam COVID-19. So awal-awal dulu dia epidemik di Wuhan, China. Dan dia masih lagi epidemik di China. Alright. Tapi 2-3 bulan lepas tu habis merebak satu dunia. Dan pada ketika itulah kalau tak silap saya mungkin dalam 3-4 bulan selepas peristiwa epidemik tu COVID-19 diisytiharkan sebagai pandemik sebab melibatkan seluruh area di dalam dunia. Alright, itu beza epidemik dan juga pandemik. Okey, endemik pula ialah pada ketika mana-mana outbreak, tak kisahlah dia epidemik ke pandemik ke, kita tak boleh nak kawal dia ataupun kita tak boleh nak rawat dia. So dah tak ada lagi rawatan, dia memang tak boleh nyah hapus daripada area tersebut. So kita kena terpaksa terima dia sebagai virus ataupun jangkitan ataupun outbreak tersebut sebagai kehidupan kita seharian. Okey, contoh kat Malaysia ni dia setiap negara dia ada banyak endemik masing-masing. Okey, contoh dekat Malaysia ni ialah seperti demam denggi, tuberkulosis ataupun batuk kering ataupun TB. Yang tu paling klasik. Dan yang paling latest sebelum COVID-19 ialah H1N1 ataupun influenza. So itu adalah contoh-contoh endemik. So maknanya endemik tu ialah selepas berlaku outbreak, kita tak boleh nak buat apa, kita kena terimalah keadaan ataupun kewujudan virus tu dengan kita disebabkan oleh kita tak boleh menghapuskannya dan kita terpaksalah hidup bersama dalam keadaan virus ataupun bakteria ataupun kuman tersebut berada bersama dengan kita. Itu beza dia. Itu beza dia antara pandemik. Faham. Pandemik, epidemik dan endemik. Okey, jadi diharapkan anda juga pendengar KLFM faham apa istilah-istilah yang telah dijelaskan secara ringkas oleh doktor tadi. Dan hari ini topiknya endemik. Kalau nak lukis payah.
Tak payah lukis. Jadi apa yang diterangkan oleh doktor tadi cukup jelas kepada kita. Jadi endemik ini antara kita suka tak suka, kita terpaksa juga hidup dengan endemik, penyakit endemik ini kerana ia tidak boleh dinyah hapus seperti yang dinyatakan oleh doktor tadi. Dan Betul EJ. okey, lulus doktor? Lulus. Okey. Saya bagi A. Bagi A. Okey. Menurut Menteri Kesihatan doktor, iaitu Yang Berhormat Hairi Jamaluddin berkata Malaysia dijangka memasuki fasa endemik bermula akhir Oktober ini selepas 80% populasi dewasa di negara ini lengkap menerima 2 dos vaksin. Jadi, adakah terdapat banyak perubahan dan persediaan apabila kita memasuki fasa tersebut iaitu hidup bersama dengan virus ini, doktor? Pada saya yang paling penting sebelum period kita ada lebih kurang 6 minggu daripada tarikh YBKJ umumkan kita pergi ke arah endemik tu, yang paling penting pada saya ialah public education. Di mana kita kena pastikan bagaimana pemahaman rakyat Malaysia tentang endemik tu. So nama je berubah daripada pandemik kepada endemik. Virus yang sama, COVID-19. Varian yang sama, kita ada varian Delta dan sebagainya. Semua sama. Akan tetapi berbezanya ialah kita tak ada lagi sekatan-sekatan yang kita buat sekarang ni. Macam kita buat PKP, ada roadblock dan sebagainya. Pada ketika itu dah tak ada lagi sekatan sebab kita kena hidup bersama komuniti dengan virus tersebut. Okey, akan tetapi SOP je tetap sama. Okey, SOP tu pada saya tak nak guna SOP lah. Saya gunakan panduan ataupun guideline dia sama. So di mana pemakaian pelitup muka, penjarakan fizikal dan juga kita punya penggunaan sanitizer dan juga basuh tangan tu seperti biasa. Maknanya dekat sini walaupun sebebas mana pun diberikan oleh kerajaan kepada kita disebabkan oleh kita nak move on, kita dah tak boleh nak fight lagi COVID-19 ni, kita nak move on hidup sama dia, akan tetapi kena faham COVID-19 tetap ada bersama kita. Bukan bermaksud dah bagi kebebasan ni boleh je buat apa benda nak buat. Tak boleh. Boleh buat apa benda kita nak buat tapi konsep 3 benda tadi adalah sama. Maknanya kalau kita nak pergi buat aktiviti, contohnya pergi ke mall, kita nak pergi ke masjid, kita nak pergi balik kampung dan sebagainya, konsep dia tetap sama. Alright. So oleh itu saya nasihatkan yang paling saya risau ialah bila seseorang itu yang telah divaksinkan. So bila seorang itu telah divaksinkan, tanggapan kebanyakan individu yang telah divaksinkan ialah bila divaksin ni kita ni kebal. Itu silap. So maknanya walaupun kita dah divaksinkan, akan tetapi kita punya konsep guideline, panduan cara hidup tetap sama. Pelitup muka, penjarakan fizikal dan juga pemakaian sanitizer atau basuh tangan sekerap mungkin. Itu tetap sama. Anda dah vaksin, anda belum vaksin, benda sama. Hari ini saya nak tekankan itu sahaja di mana education tentang public, tentang lepas ni bila diberikan kelonggaran dan kebebasan, walau macam mana pun kelonggaran diberikan, kita tetap melakukan SOP yang sama. Alright, sebab apa? Sebab saya tak nak nanti down the road kita akan kata itulah salah kerajaan. Buka sana, buka sini, kes naik dan sebagainya, apa semua bagai. Tapi hujungnya sebenarnya kesilapan tu bukan pada kerajaan. Kan saya nampak lah, dia nak kata kerajaan gagal ke benda ke, tu belakang cerita. Tapi pada saya yang saya nampak kesilapan jangkitan COVID-19 itu disebabkan oleh gagalnya kita mengawal SOP. Alright, so hari ini soalan nombor 2 ni saya nak tegaskan bagaimana sekalipun senario dia, tukar pandemik kepada endemik, COVID-19 tetap ada dengan kita, tetapi SOP, guideline dia tetap sama. Guideline-nya tetap sama. Itu seperti yang dinyatakan oleh Dr. Hanaifah, dan kita juga sekarang ni telah dimaklumkan bahawa penjarakan fizikal telah meningkat kepada 2 meter. Doktor kan? Ya, betul. Betul. Jadi itulah yang perlu kita jaga kerana bila kebebasan ini telah diberi, kadang-kadang kita lupa. Kan? Terima kasih untuk anda yang menyapa EJ di live Facebook. Antaranya kita ada Lara Kirana, kita ada Ali, Muhammad Firdaus. Terima kasih banyak-banyak. Baik, doktor. Kita nak macam EJ juga dan pendengar juga nak tahulah, doktor dia punya title pekerjaan tu doktor pakar kesihatan pekerjaan dan doktor kesihatan am. Wow, 2 sekali tu. Nak pantau tu. Pekerjaan. Saya boleh rembat 3-4 boleh. Wow, jadi boleh tak doktor terangkan sedikit ringkas berkaitan dengan pekerjaan doktor ni, sampai dua ni nak kena jaga ni, kesihatan am nak kena jaga, kesihatan pekerjaan nak kena jaga. Kita nak perkenalan sikit dengan doktor kan.
Boleh, tak masalah. Okey, kita orang punya role sebagai doktor kesihatan pekerjaan ni sebenarnya lebih kepada melindungi pekerja-pekerja di mana-mana sektor sekalipun. Termasuklah EJ juga. Alright. So di mana kita kena pastikan setiap pekerja di dalam setiap tempat pekerjaan, tak kisahlah indoor ke outdoor dan sebagainya, safety ataupun keselamatan dan kesihatan adalah nombor 1. Alright, so di mana jikalau majikan tidak menjaga level kesihatan dan juga keselamatan pekerja-pekerjanya, maka itulah datangnya kita orang ni sebagai doktor pakar kesihatan pekerjaan mencari masalah dengan majikan. So masalah dia bukan cari masalah, kita nak cari apa punca sesuatu kejadian tu berlaku. Alright, so di mana kita, ya betul, contoh untuk EJ sebagai contoh, EJ tengah duduk position macam tu, berapa jam duduk dan sebagainya. So sekali EJ datang dengan sakit belakang. So di mana kita nak selesaikan masalah tu, macam mana nak selesaikan masalah sakit belakang EJ yang ada sekarang ni, dan untuk long term pula macam mana. Okey, kita kena adjust kerusi tu jadi kerusi yang lebih sesuai, kena ada massage chair dan sebagainya, dan kita akan advise kepada majikan untuk melakukannya. Apa saja masalah kesihatan yang melibatkan kepada pekerja, itu adalah tanggungjawab kami. Alright, so secara umumnya tak klinik pun saya tengok sakit biasa juga. Tu salah benda tu letak sebagai doktor kesihatan am. Alright, so maknanya dua-dua sekali saya boleh tengok, sebab masalah ataupun dia punya masalah kesihatan tu adalah hampir sama. Right, sama ada orang yang datang secara umum ataupun orang datang sebagai pekerja. Okey, faham. Okey, itu sikit sebanyak saya ringkas berkaitan dengan pekerjaan Dr. Hanafi ya. Kita dah tahu dah. Okey, berbalik kepada topik hari ini, endemik hidup bersama. Tadi doktor dah jelaskan apa itu pandemik, epidemik dan juga endemik, dan juga perubahan dan persediaan untuk kita memasuki ke fasa endemik ini yang dijangka akan bermula pada akhir Oktober ini. Dan doktor, pada pandangan doktor juga kita ingin tahulah status dan jumlah yang diwar-warkan oleh pihak Kementerian Kesihatan pada setiap petang, kita akan mengetahui jumlah mereka yang dijangkiti, yang mati berapa kan. Jadi apabila dah memasuki ke fasa endemik ini, adakah rasanya status itu masih perlu berjalan seperti biasa, perlu diwar-warkan seperti selalu sebelum ini? Faham. Okey. Jikalau kita ambil contoh endemik yang memang dah sedia ada kat Malaysia ni, seperti TB ataupun tuberculosis, demam denggi ataupun influenza ataupun H1N1. So kita sebenarnya data tu masih lagi kita collect, tapi kita tak post ataupun kita tak war-warkan ataupun kita tak tunjukkan kepada public. Alright, akan tetapi data tu tetap ada. Pada saya, untuk kes COVID-19 ni, sebagai langkah berjaga-jaga, pada saya tak nak tiba-tiba numbers tu terus hilang. So maknanya rakyat ataupun rakyat Malaysia ni dia masih lagi tak nampak sebenarnya terkawal ke tak terkawal COVID-19 ni. Pada saya macam kita dah bagikan kepada 5 kategori 1, 2, 3, 4 dan 5. Alright, so apa yang perlu transpire ataupun ditunjukkan kepada rakyat ialah kategori 3, 4 dan 5, di mana kategori 1 dan 2 itu pada saya satu nombor yang kebanyakan pesakit mengalami simptom-simptom biasa sahaja. Itu kita panggil endemik. So di mananya simptom-simptom macam kita anggap sebagai flu biasa, demam, sesama biasa, demam tak tinggi dan sebagainya, tak ada sesak nafas dan sebagainya, kategori 1, 2 itu kita bagi sebagai endemik, di mana kita abaikan yang kategori 1 dan 2 tu. Abaikan bukan maksud kita tak nak ambil data statistik, kita tetap kumpul data statistik, tapi kita tak tunjukkan kepada umumnya tentang kategori 1 dan 2 tersebut, sebab itu adalah masa semua biasa. Tapi kategori 3, 4, 5 tu kita tetap kena tunjukkan, di mana kita bagi rakyat rasa sebenarnya masih lagi ada COVID-19. Jikalau kita hilangkan semua nombor tu sekaligus, kita tak rasa COVID-19 tu ada. So bila kita tak rasa COVID-19 tu ada, so kita akan mulalah. Kita mula lupa, mengabaikan bla 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 macam si beritahu tadi. So makanya pada saya kena ada tunjukkan jumlah kematian, kita kena tunjukkan kategori 3, 4, 5, tunjukkan berlakunya BID dan sebagainya. Alright, sebagai satu nasihat kepada rakyat, COVID-19 tetap ada.
Mungkin itu juga betul lah seperti yang doktor jelaskan. Cara itu mungkin dapat mengingatkan kita bahawa pandemik ni masih ada dan status kategori 3, 4, 5 ini juga perlu diambil perhatian supaya kita tidak tergolong kepada kategori itu di kemudian hari. Baik doktor, Betul. adakah Yes, penyakit yang dikenal pasti endemik akan terus kekal sebagai endemik ataupun ia boleh turun ataupun boleh naik dia punya kategori gitu? Okay, bila kita dah accept endemik tu, dia akan kekal sebagai endemik. Alright. Akan tetapi sampai satu hari akan datang di mana mungkin ada ubat dan sebagainya. Kita doalah kita ada ubat untuk COVID-19. Alright, di mana yang setakat ini ada 3 ubat WHO tengah buat studies yang melibatkan beberapa negara dan hampir ramai juga yang akan terlibat dalam program ubat tersebut. Suatu hari nanti bila kita dapat merawat COVID-19, lama kelamaan jangkitan COVID-19 tu akan suppress ataupun akan makin hilang. Alright, dan suatu hari akan datang jikalau betul kawalan dengan vaksin dan juga ubat dan sebagainya, insya-Allah kita akan akhirkan terminologi endemik untuk COVID-19. Alright, akan tetapi kena ingat satu benda, untuk hilangkan virus adalah sangat sukar. Alright, kalau bakteria senang sikit kalau banding dengan virus. Virus sangat sukar. Dia kental. Dia boleh duduk dengan temperatur tinggi, dia boleh duduk dengan temperatur yang sangat rendah. So dia boleh survive begitu saja. Baik, itu dia sedikit sebanyak penjelasan daripada doktor berkaitan dengan endemik. Ini yang kita tanya tadi. Dia memang ambil masa yang agak lama untuk hidup secara norma baharu, tapi ada setengah orang juga dia mengambil masa yang singkat untuk mereka biasakan diri dengan norma baru ini. Jadi kita nak tahu dari segi pihak kesihatan jugalah dalam mengawal penyakit, apakah usaha yang perlu ditambah baik dari segi untuk mengurangkan dan menghapuskan apabila COVID-19 ini kekal ke fasa endemik? Okey, untuk kita pergi ke fasa endemik ni, macam saya beritahu jawab soalan saya yang awal tadi, di mana kita menantikan ubat itu datang. Alright, itu je cara terbaik untuk kita hapuskan COVID-19. Alright, itu di mana vaksin adalah pencegahan. Beza dengan ubat ialah bila dah kena, kita dapat rawatan. Alright, so dalam masa yang sama kita tengok sekarang ni, siapa yang dah vaksinkan pun ada juga yang dijangkiti. Ada juga yang divaksinkan kena juga pergi ke dapat kategori 3, 4 dan 5 dan sebagainya. Alright, ini menunjukkan bahawasanya vaksin saja tak memadai. So apa yang kita harapkan sangat ialah untuk kita menemui rawatan untuk kita melawan COVID-19. Untuk menunggu sampai adanya ubat tu, kita tak ada pilihan lain. Alright, so nak tunggu tak bila pun kita tak tahu. So sebab untuk ubat tu mungkin ambil masa dalam 6 bulan, setahun akan datang. Memang satu masa yang lama. So kita nak tunggu satu tahap yang lama tu, ekonomi tak jalan, psikososial tu berlaku, orang start murung dan sebagainya. So jadi satu isu yang besar. Itu pasal YBKJ mengumumkan berlakunya endemik akan datang. So di mana menantikan ketika ubat tu sampai, buat masa ni apa yang kita perlu lakukan, berbalik pada yang saya beritahu awal-awal tadi, 3 konsep asas. Jaga diri sendiri dengan cara pakai pelitup muka, dengan cara duduk penjarakan fizikal, yang latest ni 2 meter. Alright, yang ketiga ni ialah sekerat mungkin kita basuh tangan dan juga menggunakan sanitizer. Di mana yang saya nampak sekarang ni, sanitizer tu dah jadi macam bukan benda penting. Dulu masa awal-awal COVID, orang letak dalam beg, siap top up dan sebagainya, pergi mana-mana pakai sanitizer. Dekat kedai semua dia preparekan sanitizer dan sebagainya. Akan tetapi sekarang malangnya sanitizer tu macam dilupakan. Itulah saya kata. Ya betul, bila pergi ke arah endemik ni, education kepada rakyat tu sangat penting. Kena diteruskan. Jumlah yang kes kategori 3, 4, 5 tu dengan kematian dan sebagainya tetap kena ditunjukkan bahawasanya COVID tu ada, COVID is real. So kita kena terima benda tu dan masa yang sama kita jagalah diri kita. Bukan tujuan jaga diri kita untuk diri kita je. Isu dia lah bila kita tak jaga diri kita, kita bawa COVID-19 tu ke komuniti dan juga lebih worse ialah kita bawa ke rumah. So kalau kita duduk seorang-seorang dalam rumah tu tak ada isu. Right? Tapi jikalau kita duduk rumah tu ada ahli keluarga lain, kanak-kanak terutamanya, dan worse ialah kalau yang dia tinggal dengan ibu bapa.
dan ibu bapa ada masalah komorbid, kencing manis dan darah tinggi dan sebagainya. So itu meletakkan risiko kepada orang lain yang tak pasal-pasal. So di mana kita yang sepatutnya jaga SOP ataupun guideline tersebut, kita bawa orang ni tak pergi mana pun, duduk dalam rumah je, dan kita pula bawa masalah tu ke rumah, seterusnya merebak, menjadikan sebaran atau perebakan COVID-19 di rumah. So mungkin kita yang muda ni boleh survive, tapi bagaimana pula dengan kanak-kanak dan juga orang dewasa yang punya masalah komorbid. So itu satu benda yang pada saya kita kena letakkan dalam jiwa, dalam hati kita. Tanggungjawab sosial sangatlah penting, tanggungjawab diri dan juga tanggungjawab pada ahli keluarga. Alright, buat masa ni saya tak nampak lagi jalan lain kecuali daripada kita tunggu ubat yang kita harap akan muncul suatu hari akan datang. Tapi by time untuk sampai ke kita jumpa ubat tu, guideline dia tetap sama. Ya, okey. Itu dia. Dan doktor juga ada menyentuh berkaitan dengan ubat yang kita tak tahu lagi sebenarnya bila akan ready untuk diberi, dan jangan jadikan alasan untuk anda menerima ubat, menunggu ubat untuk anda tidak mengambil vaksin, kerana masih lagi ramai yang tidak mahu divaksin ya doktor, mungkin dengan pandangan masing-masing. Jadi ini yang kita nak tak tahulah, saya nak cakap pun agak sukar kerana mereka masing-masing mempunyai pandangan masing-masing yang perlu kita hormati, dan mereka juga perlu menghormati segala undang-undang yang telah ditetapkan di kerajaan. Contohnya dah vaksin, dah cukup 2 vaksin baru boleh ini, baru boleh buat itu, dan mereka tak boleh nak marah sebenarnya. Dan doktor, sebagai penutup untuk Sembang KL hari ini, mungkin ada sedikit nasihat ataupun pandangan ataupun cadangan kepada masyarakat mengenai endemik ini, dan kemungkinan menjadi kebimbangan juga sebenarnya kepada kehidupan harian kita semua kelak nanti. Faham. Okey, di samping yang habis saya dah bebel pasal SOP tadi tu, right? So saya tahu bila nak tunggu endemik dan bila interstate travel dibenarkan, satu benda utama yang kebanyakan orang dah tak sabar-sabar untuk buat ialah berjumpa ibu bapa di kampung. Dalam kata lain, balik ke kampung. Alright, itu adalah satu benda yang memang ramai nanti-nantikan. In fact saya sendiri pun nanti-nantikan. Alright, nak balik kampung katanya. Dah 2 tahun dah tak dapat beraya bersama parents dekat kampung. So isu dia sekarang ialah kerajaan ataupun terima kasih pada YBKJ dah turunkan harga kita boleh buat test, self test sebagai ILU ataupun saliva test kit tu. Daripada dulu harga dia RM39.90, sekarang harga dia turun kepada RM19.90. Ada yang jual RM16.50 pun. Terima kasih pada farmasi yang jual RM16.50. Saya tak nak namakan nama farmasi tu kat sini. Saya tak promote nama farmasi tu, tapi saya nak orang utilisekan seelok-elok atau sebaik-baiknya tentang test kit ni. Di mana kalau nak buat PCR cucuk hidung harga 200 lebih, mahal satu, ambil masa 2 hari untuk tahu result dia. Lepas tu tak selesa pula tu. Now kita ada sampel ILU yang mudah, di mana saya nasihatkan sebelum anda bergerak, walaupun anda ada vaksin ke tak vaksin ke, kita lupakan part tu. Bila anda nak bergerak pergi balik ke kampung, buat ujian tersebut sebelum anda pulang ke kampung. Pastikan diri anda COVID free untuk pulang ke kampung sebelum free anda bagi COVID ke kampung. Right? So buat test tu dulu, buat ujian sendiri, tak kisahlah nak ada 2-3 orang pun buat sekali, tak apa, sebab harga pun KJ dah turunkan dengan sangat murah. So RM19.90 buat ujian tersebut, pastikan negatif dan anda bergeraklah pergi ke mana anda nak bergerak. Alright, nak pulang ke kampung, pergilah pulang ke kampung dan sebagainya. Dan lebih baik on top of that, balik kampung bagi pula dekat test kit dekat mentua dan sebagainya. Check juga dekat parents, check pula dekat dia orang sama ada negatif. Takkan ada negatif, cantiklah. Bolehlah buat aktiviti seperti biasa, seperti sedia kala. Maknanya dalam rumah tu sendiri, komuniti tersebut dah negatif. So itu adalah pada saya, nasihat last sekali pada saya, kita gunakan, fully utilize kelebihan yang KJ ataupun Kementerian Kesihatan dah perjuangkan mengurangkan. Itu satu tujuan dia, kita nak kurangkan harga tersebut supaya orang mampu milik untuk buat ujian. Alright, so okay. Dan ujian tu bukan setakat kita nak balik ke kampung je. Lepas ni, company akan buka. Banyak tempat-tempat kerja akan buka. Ramai orang akan masuk ke tempat kerja dan sebagainya. Dan saya tetap sebagai doktor pakar kesihatan pekerjaan, saya akan menyarankan kebanyakan majikan, semua majikan, tolong provide test kit tu bagi pada pekerja-pekerja ataupun kalau pekerja yang mampu beli sendiri, buat ujian kendiri sebelum anda masuk ke tempat kerja.
Alright, berapa kerap kita kena buat? Boleh buat 2 minggu sekali, tak ada masalah. Kita buat 2 minggu sekali, test sama ada orang tu COVID free ataupun tak, dan masuk ke tempat kerja, boleh join dalam komuniti tempat kerja. Itu cara saringan yang paling baik untuk pastikan kita bebas daripada COVID. Alright, sebab COVID ni kebanyakannya yang kategori 1 dia tak ada simptom. So jangan tunggu sampai ada demam sesama baru nak buat. So jangan tunggu sampai tu. Demam sesama tu dah mungkin dah kategori 2 ataupun ketiga dah. So sebelum kategori tu, maknanya sebelum ada simptom sekalipun, tak salah untuk kita buat COVID-19. Satu, harga tak mahal. Duanya ialah mudah. Pakai Dio dia tui, kita dapat sampel tu. Dalam masa 15 minit kita boleh dapat result. So pada saya daripada benda-benda lain saya nak bebel, doktor lain pun dah cerita benda lain apa semua vaksin lah apa benda kan. Tapi saya nak fokus kepada penggunaan saliva test kit ni, di mana dia punya kejituan seperti DG kita kata, kejituan dia hampir sama dengan PCR yang kita bayar 2 atau lebih tu. Alright, so bila dah kejituan dia hampir sama, kita tak perlu risau ini betul ke tak betul, result dia elok ke tak elok dan sebagainya, itu dah tak perlu risau. Alright, insya-Allah. Pada saya itu cara yang terbaik sebelum kita campur dalam populasi. Okey, itu dia sikit sebanyak nasihat dan cadangan dan pandangan yang mungkin orang lain tak nampak sebenarnya. Kenapa harga test kit ini diturunkan? Sekarang dah buka mata, jadi sebelum anda ke mana-mana, nak ke Langkawi sekalipun, anda buatlah ujian ini untuk diri anda. Baik, terima kasih doktor untuk masa yang diberikan. Sama-sama. Untuk menerangkan tentang endemik. InsyaAllah kalau ada masa kita akan bersama lagi doktor. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.